Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, sebelum kami memulakan pembentangan, ingin kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami yang mengajar kami dalam subjek pentaksiran. Pentaksiran yang berkod PIMK 2082R dan beliau adalah Puan Suhaina binti Muhammad Saleh. Dan saya adalah Wan Nur Amalina binti Wan Muhammad Zulkifli dan bersama saya adalah saya Suryani binti Muhammad Hassan. Dan insyaAllah kami akan membentangkan tentang kemahiran berfikir arah tinggi dalam pendidikan Islam. Baiklah, pendidikan di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi murid-murid secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid-murid. Untuk memastikan matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai perkembangan murid dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang telah dikenal pasti. Jadi proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam kelas merupakan proses penyampaian ilmu daripada guru kepada murid. Sebagai guru, pentaksiran terhadap murid perlu dilakukan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pentaksiran mampu untuk memberi maklum balas kepada guru tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu yang disampaikan. Menurut Azizi pada tahun 2010, pentaksiran terhadap pembelajaran digunakan untuk mentaksir sama ada murid boleh mengaplikasikan konsep, pengetahuan, kemahiran dan sikap yang berkaitan dengan hasil kurikulum. Terdapat 3 jenis pentaksiran dalam pembelajaran iaitu pentaksiran untuk pembelajaran ataupun assessment for learning. Yang kedua, pentaksiran sebagai pembelajaran, assessment as learning. Dan yang ketiga, pentaksiran terhadap pembelajaran iaitu assessment of learning. Pentaksiran tentang pembelajaran adalah strategi melaporkan pencapaian murid pada akhir sesuatu atau sesuatu unit atau program. Pentaksiran tentang pembelajaran bertujuan untuk memberikan pensijilan kepada pembelajaran dan pelaporan kepada ibu bapa tentang kemajuan murid di sekolah dan biasanya membuat perbandingan dengan murid yang lain. Jenis pentaksiran berbentuk sumatif dan dilaksanakan pada hujung sesuatu unit atau program. Keputusan jenis pentaksiran ini dinyatakan dalam bentuk markah atau grade. Contohnya, peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan semester. Manakala pentaksiran untuk pembelajaran merupakan pentaksiran yang membantu murid mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam prestasi mereka supaya dapat menambah baik pencapaian mereka. Pentaksiran ini dijalankan sepanjang pengajaran dan pembelajaran untuk mengesan keperluan murid, untuk merancang langkah-langkah pengajaran, memberikan maklum balas supaya murid boleh menambah baik kualiti tugasan mereka dan membantu murid untuk mengawal kemajuan mereka ke arah kejayaan. Contohnya melalui pemerhatian, soal jawab, kuis dan sebagainya. Manakala pentaksiran sebagai pembelajaran menekankan penilaian kendiri, penilaian rakan sebaya dan membuat refleksi sebagai pendorong pembelajaran. Murid memainkan peranan yang penting yang akan menghubung kait kepada pengetahuan sedia ada murid dan menggunakannya untuk membina pembelajaran baharu. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran? Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut. Atribut merupakan ciri khusus kepada seseorang, yang diperolehi seseorang pelajar
setelah mengalami proses pengajaran dan pembelajaran. Kesahan bukti empirikal. Empirikal ini berdasarkan kepada pemerhatian ataupun kajian yang digunakan melalui kajian, pengumpulan data yang digunakan bagi proses penaksiran sangat bergantung pada sejauh mana guru berupaya mengkuantifikasikan dengan tepat kewujudan atribut atau ciri penguasaan pelajar yang digunakan sebagai asas pentaksiran. Jadi, pentaksiran merupakan proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan proses yang berterusan untuk membantu guru membuat keputusan dan mengambil tindakan selanjutnya. Oleh itu, kemahiran guru melaksanakan pentaksiran dan penilaian amat membantu dalam mengenal pasti tahap kecergasan dan perkembangan murid. Seterusnya, pengenalan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memberi penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam kurikulum kerana ianya merupakan satu kemahiran dalam pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 menuntut setiap guru dan murid-murid menguasai KEBAT. KEBAT merupakan domain kemahiran berfikir yang diperlukan dalam menghadapi cabaran baru. Kemahiran berfikir aras tinggi termasuk kritikal, logik, reflektif, metakognitif dan pemikiran kreatif. Ia diaktifkan apabila individu menghadapi masalah yang tidak dikenali, tidak menentu, soalan atau dilema. Permohonan yang berjaya berkemahiran menghasilkan penjelasan, keputusan, persembahan dan produk-produk yang sah dalam konteks pengetahuan yang sedia ada dan pengalaman dalam mempromosikan pertumbuhan berterusan dalam ini dan kemahiran intelektual lain. Maksudnya, kemahiran berfikir aras tinggi melibatkan kemahiran intelek yang tinggi. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir sebelum membuat penjelasan dengan menganalisis, menilai, menjana idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, membuat perancangan serta berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu yang baharu. Secara mudahnya, murid mencerap sesuatu data atau maklumat, kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam pelbagai bentuk. Andai kata diberikan suatu soalan, maka murid boleh memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea baharu dan melihat daripada beberapa sudut. Di sinilah dikatakan wujudnya pemikiran berbentuk kreatif, inovatif dan mereka cipta di kalangan murid. Baiklah, seterusnya KEBAT menurut Islam. Ilmuwan Islam membuktikan bahawa pembentukan kemahiran berfikir aras tinggi seiring dengan kerangka yang dibangunkan oleh ilmuwan barat. Malah pada elemen-elemen tertentu seperti penerapan nilai di dalam KEBAT membuktikan bahawa Islam mengisi ruang kelompongan dan sememangnya telah kehadapan dalam membicarakan KEBAT. Cuma ianya tidak ditonjolkan sebagai satu tahap pemikiran yang berstruktur dan bertahap. Pendapat Imam Al-Ghazali, konsep kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT adalah untuk mengisi ruang kekurangan yang dibina oleh ilmuwan barat di dalam menterjemahkan keupayaan kognitif di kalangan pelajar. Elemen penguasaan itu dan kemahiran di dalam amalan pengajaran guru tidak mencukupi sekiranya tidak disertakan dengan nilai dan kepribadian yang bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran amat menekankan penggunaan akal yang melibatkan elemen kefahaman, pengaplikasian, penghayatan dan penerapan dalam kehidupan seharian. Maka peranan akal dibahaskan di dalam Al-Quran dengan matlamat bagaimana manusia boleh menggunakan akal seiring dengan peredaran pemikiran manusia pada abad ini. Okey, sebagai contoh, pendidikan Islam, guru pendidikan Islam mengajar bidang akidah tentang tajuk Allah bersifat baqa.
Okay, semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru akan menggabung jalin berkenaan hukum Allah bersifat baqa' berdasarkan dalil nakli yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang bermaksud Allah, yakni tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Maka jelas berdasarkan dalil tersebut, guru akan mengaitkan berkenaan hukum mempercayai Allah bersifat baqa' bersandarkan kepada dalil tersebut. Selain itu, guru boleh meminta murid membuat perbincangan ciri-ciri sifat baqa' secara berkumpulan dengan menggunakan kaedah kooperatif. Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan isi pelajaran melalui peta iting dan membentangkannya. Selesai aktiviti pembentangan, guru akan memberi ulasan dan menyatakan nilai-nilai yang terdapat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Jadi jelas, terdapatnya unsur-unsur kebat yang ditunjukkan dalam proses PDP tersebut dengan memasukkan potongan ayat Al-Quran berserta penerangannya serta pengaplikasian pengajaran abad ke-21. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana seorang guru menentukan tahap ataupun aras kemahiran berfikir aras tinggi. Baiklah, kalau kita lihat di sini, taksonomi Bloom yang pada asalnya iaitu pada tahun 1956, terdapat 6 peringkat, iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Namun begitu, penambahbaikan telah dilakukan oleh Anderson untuk mencerminkan kerelevannya pada abad ke-21. Maka perubahan taksonomi baharu itu telah disemak semula pada tahun 2001. Baik, kalau kita lihat perubahan yang ketara antara kedua-dua taksonomi ialah aras kemahiran dalam ke-6 kategori ditukarkan daripada kata nama kepada kata kerja. Baik, kalau kita tengok pada taksonomi semakan, aras rendah iaitu aras mengingat dan memahami, kemudian diikuti dengan aras sederhana iaitu mengaplikasi dan menganalisis, dan aras yang tinggi iaitu menilai dan mencipta. Maka pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen utama iaitu komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan murid mengaplikasikan setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan murid. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung penjelasan tentang kebat, iaitu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Apakah kita nak takrifkan tentang kebat ni dalam pentaksiran pendidikan Islam? Dia merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti apa? Dia merangkumi aktiviti mengurai, aktiviti mengumpul, aktiviti merekod, memberi skor, menginterpretasikan maklumat bagi guru kepada tahap kemampuan murid untuk membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah ataupun membuat keputusan berpandukan kepada setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi
agar matlamat pengenalan pembelajaran berorientasikan kebat dapat dilaksanakan secara berkesan. Seterusnya, membentuk penghayatan akidah yang mantap di kalangan murid-murid yang mempelajari pendidikan Islam. Seterusnya, saya akan menyatakan apakah yakni isu yang terdapat dalam kebat. Isu yang terdapat dalam kebat saya akan ulaskan dua sahaja. Yang pertama adalah tentang kaedah pengajaran tradisional dan yang kedua adalah tentang guru yang kurang berkemahiran dalam kebat. Kaedah pengajaran tradisional ni dia adalah merupakan guru yang menggunakan masih lagi mengajar dengan kaedah-kaedah yang lama, kaedah-kaedah yang dikatakan berkurun lah. Contohnya, guru ni dia selesa dengan menggunakan kaedah chalk and talk. Dan yang kedua, kalau kaedah pengajaran tradisional ni, dia lebih pembelajaran yang berpusatkan guru. Dan yang ketiga, murid dia hanya dalam kaedah pengajaran tradisional ni, murid dia sebagai pendengar dan penerima maklumat. Dan yang ketiga adalah sukar untuk mentaksir murid yang pasif kerana tidak aktif dalam kelas. So bila kaedah pengajaran tradisional ni, dia akan memberikan kesan. Dia akan memberikan kesan serata patuh dalam kelas. Kenapa? Sebabnya murid ni dia akan jadi hilang tumpuan. Seterusnya dia akan membuatkan murid tu rasa bosan. Sebabnya kalau kita tengok sekarang Alaf 21, murid memang dia perlukan macam bahan bantu mengajar. Macam kita menggunakan teknik CAD ataupun kita menggunakan teknik adanya bahan-bahan elektronik yang kita gunakan dalam PDP kita. Kemungkinanlah kalau kita guru masih menggunakan kaedah pengajaran tradisional ni, murid mungkin dia akan fokus, tapi kemungkinan dalam 15 minit sahaja mereka akan fokus. Sebabnya bagi murid yang menggunakan imajinasi mereka untuk memahami satu konsep tu, mereka penggunaan buku teks secara sepatutnya memanglah membantu untuk semangat inquiry mereka. Tapi kalau pendekatan hafalan pula yang mana melibatkan berbagai petua ataupun cara ringkas, kalau macam dalam pengajaran pendidikan Islam memang banyak memerlukan input-input yang perlunya mereka menghafal, contohnya dalam menentukan hukum ataupun mengingati tentang maksud kalimah. Jadi mereka ni perlu untuk menghafal. Dan murid ni lebih banyak menghafal rumus ataupun sedia ada ataupun petua yang dicipta guru tanpa mengetahui konsep sebenar. Dan tanpa kita sedari, situasi sebegini akan membuatkan murid yang hanya menghafal kandungan pembelajaran sebelum masuk ke dalam peperiksaan. Maksudnya kalau macam kita hanya beri je, guru hanya fokus pembelajaran yang berpusatkan guru ni, menyebabkan murid hanya betul-betul menghafal perkataan tu dalam kelas tanpa dia punya imajinasi tu dia lebih lah. Kalau anda kata guru tu menggunakan bahan bantu mengajar yang banyak dalam kelas, dia menyebabkan otak murid tu berfungsi yang lebih mendalam. Dia akan lebih menarik lah. Dan dia akan sangat membantu murid untuk mengingatkan sesuatu pembelajaran di dalam kelas. Dan dia juga menyebabkan murid tu akan berfikir secara kritis dan kreatif terhadap sesuatu pembelajaran di dalam kelas tersebut. Seterusnya, guru yang kurang kemahiran. Guru yang kurang berkemahiran. Yang mana kat sini kita nak menyatakan tentang guru ni dia masih kurang jelas apakah makna kebat tu sendiri. Sebab apa? Sebab kebat ni dia memerlukan guru memiliki pengetahuan yang luas. Sebab apa? Sebab pelaksanaan pentaksiran ni dia sangat memerlukan guru mempunyai pengetahuan dan pendedahan yang cukup. Terutamanya dari segi proses pentaksiran
dan penggunaan kaedah-kaedah untuk tujuan kita mengumpulkan data-data tersebut. Sebab kalau kita tahu, kebat ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi kan. Jadi guru tu sebelum dia nak memberikan soalan ataupun latihan-latihan tentang bagaimana murid untuk mengaplikasikan satu kebat di dalam kelas, guru tu sendiri kena mahir. Kalau guru tu tidak mahir dalam menjelaskan kebat ataupun memberi panduan kepada murid tentang kebat ni, bagaimana kelangsungan kebat tu berlaku di dalam kelas. Jadinya, bagaimana jalan untuk kita jalan penyelesaian untuk guru yang macam masih menggunakan kaedah lama, iaitu dia masih menggunakan kaedah tradisional, dan bagaimana pula dengan guru yang sangat kurang memahami tentang kebat itu sendiri. So, ini adalah merupakan jalan dia punya penyelesaian. Yang pertama adalah guru dia mesti mengubah cara. Yang kedua adalah peranan guru dalam menekankan kebat itu sendiri, dan yang ketiga adalah tentang melaksanakan program-program di dalam kebat. Yang pertama, tentang guru mengubah cara. Sebenarnya terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa kaedah pengajaran guru dia memang mempengaruhi pemahaman konsep dan keseronokan untuk belajar. Jadi, untuk mencapai matlamat wawasan 2020, guru mestilah mempelbagaikan kaedah, iaitu kita memang, seorang guru, dia memang kena mengubah cara mengajar dia. Dan untuk kenapa guru tu kena mengubah cara mengajar? Sebab untuk mengelakkan murid berasa bosan dalam kelas, dan guru juga perlu mengaplikasikan pembelajaran secara kontekstual. Maksudnya pembelajaran secara kontekstual ni adalah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan, pengetahuan sedia ada dan persekitaran. Dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, murid tidak akan rasa bosan, dan sekaligus dia telah menggalakkan murid berfikir dan dapat meningkatkan semangat inquiry mereka. Menurut Brunen, 1960, telah menekankan bahawa pembelajaran merupakan satu proses yang di mana murid membina idea baru ataupun konsep berasaskan membina idea baru dan konsep yang berasaskan pengetahuan semasa mereka. Menurut Broads, iaitu pada tahun 1963, menyatakan bahawa murid ni dia mesti kena membina makna tentang dunia dan mengintersis pengalaman baru kepada apa yang mereka fahami sebelum ini. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Sehubungan itu, wajarlah pengajaran amali berasaskan inquiry penemuan diketengahkan bagi meningkat pemahaman murid. Seiring dengan zaman moden ini, zaman Alaf 21 ni, proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan murid sangat bersifat praktikal. Memang dia tu mesti ada, bukannya semata-mata berpusatkan guru, tapi mesti berpusatkan murid. Okay? Dan pelbagai aktiviti yang kita boleh menggunakan dengan adanya kalau guru tersebut menggunakan bahan BBM yang dijalankan di dalam kelas untuk mengelakkan murid hanya masuk peperiksaan dia menghafal semata-mata. Oleh itu, kita memang seorang guru, dia mampu untuk melahirkan dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan konsep dan kemahiran yang berkaitan dengan mana-mana subjek. Yang kedua adalah guru dalam menekankan kebat. Okay? Guru dalam menekankan kebat. Guru ni dia memang sangat memainkan peranan penting dalam memastikan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Oleh itu, guru mesti memastikan murid aktif dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru juga harus memberikan peluang kepada murid untuk memberi pendapat, berbincang dan bertanya.
Di samping itu, guru hendaklah mempelbagaikan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru dia perlu mengubah, guru juga mesti merancang soalan-soalan yang kebat, soalan-soalan yang mempunyai kemahiran berfikir arah tinggi di dalam kelas. Okay? Supaya kelangsungan kelas tu dapat dijalankan dengan baiklah apabila adanya kemahiran berfikir arah tinggi. Okay, dan seterusnya adalah tentang program, melaksanakan program kebat. Okay, yang ni sebelum tu saya akan cerita dulu tentang peranan guru dalam menekankan kebat. Yang pertama, dia mesti memastikan murid melibat secara aktif dalam PDP. Yang kedua, memberi peluang murid untuk berbincang, bertanya dan memberi pendapat. Yang ketiga adalah mempelbagaikan strategi di dalam kelas. Dan yang keempat adalah mengemukakan soalan yang membina, memimpin, terbuka serta menggalakkan penaklukan serta berfikir aras tinggi. Yang mana bila adanya kelangsungan ini, adanya cara-cara ini yang kita lakukan dalam kelas, dia akan menggalakkan pemikiran yang kritis dan kreatif dan inovatif di dalam kelas. Okay, ini adalah merupakan program yang dapat memperkasakan murid dalam kebat. Okay, yang pertama adalah program IT, yang kedua adalah model pembelajaran interaktif, yang ketiga adalah pembelajaran akses kendiri dan yang keempat adalah tentang pembelajaran berasaskan projek. Okay, untuk saya akan mengupaskan tentang program IT. Okay, program IT ni memang sangat banyak digunakan untuk memperkasakan kebat terhadap murid tersebut. Kenapa? Sebab program ini dia dapat mempertingkatkan dan dapat memudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah untuk menghasilkan murid berfikiran kreatif dan serta inovatif. IT ni, apa maksud IT? IT ni adalah bermaksud pemikiran inovatif. Iaitu murid dia perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir. Dan objektif dalam program IT ni adalah yang pertama untuk melahirkan modal insan yang ada pada masa hadapan yang mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah untuk memupuk kemahiran berfikir aras tinggi dan mampu berdaya saing. Dan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan alat berfikir seperti adanya 8 peta pemikiran oleh guru dalam PDP. Maksudnya guru menyediakan 8 peta pemikiran sebagai contohnya. Yang kedua, teknik menyoal dan menakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu menggunakan Bloom's taxonomy dan Worsley-Loring Anderson. So, macam dekat Malaysia ni, adalah beberapa sekolah yang memang menggunakan showcase IT ni. Maksudnya ada showcase IT telah dijalankan beberapa sekolah di Malaysia. Antaranya ada sekolah SMK Pasir Putih, sekolah Konvent Muar, dekat Pahang tak ada pun showcase tu. Kebanyakan kat Melaka, dekat Negeri Sembilan dengan dekat Kuala Lumpur. Dan pelaksanaan program IT ni memang dah berlaku sejak tahun 2012 lagi. Dan program IT ni memang sangat membantulah dalam memberi memperkasakan murid dalam kebat itu sendiri. So, seterusnya saya akan menceritakan tentang cadangan dan penambahbaikan dalam pelaksanaan kebat dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah menyediakan kursus ataupun latihan. Yang kedua, guru sentiasa komited dan mencipta sesuatu yang baru. Dan yang ketiga adalah tentang pembincangan sesama guru bagi pelaksanaan kebat. Okay. Tentang yang pertama iaitu menyediakan kursus ataupun latihan yang mana pihak kerajaan ataupun pihak KBM, Kementerian Pendidikan Malaysia memang perlu banyak menjalankan kursus-kursus ataupun latihan. Dan guru tersebut mestilah kena rajin untuk menjalankan ataupun menghadiri
kursus-kursus atau pelatihan tentang pelaksanaan kebat itu sendiri dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bila guru dah jalankan ataupun dah menghadiri pada kursus atau pelatihan tersebut, guru juga bila dah tahu tentang kebat, guru kenalah sentiasa committed dan mesti cuba untuk mengubah cara mengajar, mesti untuk berjaya dalam mencipta sesuatu yang baru ataupun dalam kelas tu mestikan ada suasana kebat itu sendiri. Maksudnya jangan guru berada di takut yang lama lah. Dan yang ketiga, anda kata guru sendiri tak faham tentang apa itu kebat, kan, masih tak tahu lagi walaupun dah hadir kursus atau pelatihan masih tak faham, dan guru tu dah cuba juga untuk committed masih tak tahu lagi apa itu kebat, guru juga boleh berbincang sama guru pendidikan Islam bagi pelaksanaan kebat itu sendiri. So, kesimpulannya, bagi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan Islam, dia merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam yang berorientasikan kebat dalam belajar. Dia akan menjadi sangat bermakna apabila ilmu, pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru berada di tahap yang mampu untuk menghasilkan prestasi pembelajaran murid yang mantap dalam penghayatan akidah terdapat mencapai kebat seperti mana yang telah digariskan dan disasarkan. So, wallahualam, sekian saja daripada kami.